أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya kita rafakkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah dapat lagi sama-sama kita mengikuti siaran Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya dan Yanas kembali menceriakan pagi anda bagi edisi Selasa 10 November 2020 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1442 Hijri, dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan pada pagi ini dengan tema pengajian hadis 7 dosa besar sihir dan syirik. InsyaAllah tabarakallah, satu topik yang saya kira cukup penting untuk sama-sama kita hayati dan kita diskusikan pada pagi ini. Dan kepada para penonton, kita bawakan di studio pada pagi ini seperti biasa tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Dan semestinya Ustaz, kita mengalu-alukanlah seperti biasa kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, seperti biasa hubungi menerusi talian bebas tol 1888-1677 atau menerusi Facebook, terus saja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa seperti biasa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita masih lagi dalam keadaan ataupun dalam ujian yang dinamakan sebagai pandemik COVID-19. Kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk permulaan Ustaz, banyak yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Tajuknya juga dalam rangka kita menghayati kitab Al-Kabair Ustaz, sekali tak salah saya. Dan kita sebelum kita nak serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, kita nak tengok ataupun saksikan terlebih dahulu statistik COVID-19 yang melanda negara kita pada ketika ini. Dan sehingga kemaskini, sehingga semalam 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi laman rasmi, kes baru sebanyak 972 kes, menjadikan kumulatif kes 41,181 kes, yang sedang dirawat pula 11,308 kes, dan kes sembuh harian 1,345, dan jumlah discharge 29,579, dan jumlah kematian sehingga kini sebanyak 294 kes. Dan masya-Allah tabarakallah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan, digariskan kepada kita, memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat sesak, dan kita kurangkan pergerakan kita keluar rumah. Kalau boleh tidak ada keperluan yang mendesak, kita kekal di rumah dan terus kita bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada kita insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, tidak perlu saya berbicara panjang, dengan soalan juga saya kira cukup banyak yang akan diajukan pada pagi ini. Dan untuk permulaan topik saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Tafadhal mashkur. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik. Dai Anas, kita punya tajuk tu besar. Ya, tajuk dia besar dan tajuk dia teramat penting sebenarnya bila membicarakan tentang dosa besar. Membicarakan tentang dosa besar pula tu, dalam tu ada syirik dan dalam tu ada sihir. InsyaAllah kita nak bagi faham sama-sama sesama umat Islam tentang kita kewajiban kita menjauhi dosa besar. Dengan kewajiban kita menjauhi dosa besar itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampun dosa-dosa kecil kita. Amin, ya, insya-Allah. Baik. Kita kongsi hadis yang kita nak bicarakan hari ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, juga hadis ini boleh ada dalam riwayat Imam Muslim dan keduanya. Kata dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malil yatim wa tawalli yawmal dhahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Okey, maka para sahabat ni sifat dia wa ma hunna, dia suka tanya balik. Wa ma hunna, dan apa itu ya Rasulullah yang 7 perkara tu? Maka kata Nabi SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali berada pada hak kebenaran. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, menuduh wanita beriman yang suci berbuat zina. Nampak daripada sebutan-sebutan dosa tu pun menunjukkan betapa besarnya. Seandainya kita memikirkan, maka kita dapati bahawa ini perlu kita ambil tahu dan menjauhi perkara-perkara tersebut. Dan kita pada hari ini insya-Allah kita nak fokus pada dosa syirik kepada Allah dan sihir. Kalau nak sebut pasal 7 tu mungkin tak cukup masa 2 jam, kena pakai 20 jam. Tu kan ya. Jadi kita nak sebut tentang syirik dan kita nak sebut tentang sihir. Walau bagaimanapun secara ringannya tu, secara biasanya kita nak sebut bahawa dosa yang diatur ini kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair, kitab dosa besar, Ithmun Kabir, di mana Imam Az-Zahabi menyebut ada 76 dosa besar yang Imam Zahabi letak, dan yang paling besar sekali yang dia letak adalah dosa syirik. Syirik kepada Allah. Maksudnya keimanan kita rosak. Yang kedua yang kita nak bicarakan adalah sihir. Syirik ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sihir ni kesinambungan antara kita, syaitan dan juga manusia lain. Itu pun bahaya juga, ya. Maka kemudian yang ketiga, bunuh, bunuh tanpa hak, iaitu kita bunuh bukan hak kita. Kemudian riba pun dosa besar, ini merosakkan ekonomi Islam. Makan harta anak yatim, ini satu yang sangat menyedihkan. Kita disuruh jaga anak yatim, tapi kalau kita makan harta anak yatim, ini sangat menyedihkan. Lari daripada medan perang ketika orang umat Islam berhadapan dengan tentera kufar, dan kemudian menuduh orang perempuan yang suci lagi mukminah, menuduh dia berzina. Maka ini tuduhan-tuduhan yang besar dan dosanya adalah dosa besar. Bila kita tahu 7 perkara ni dosa besar, kita kena tahu apa itu dosa besar. Baru kita tahu, oh begini rupanya. So, sebab tu pagi ni kita nak sebut dulu, sebelum kita menyebut tentang sihir dan sebelum kita menyebut tentang syirik, dosa besar. Saya memetik kata-kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau namanya Abdullah bin Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya, radhiyallahu anhuma. Dia menjelaskan bahawa al-kabiratu, dosa besar itu,
kullu dhanbin khatamallahu, dan setiap daripada itu Allah akhirkan dia binarin, dengan neraka. Kemudian au ghadabin, dengan kemurkaan. Au la'natin, ataupun dengan laknat Allah. Au azabin, ataupun azab daripada Allah Ta'ala. So 7 perkara tadi itu, kenapa diletakkan sebagai dosa besar? Dalam hadis sahih ini disebabkan ciri-ciri yang disebutkan ada di sana, iaitu al-kabiratu, dosa besar, kullu zanbin khatamallah, maksud Allah akhirkan setiap dosa itu dengan binarin, dengan neraka. Ya, juga dengan ghadabin, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, juga laknatin, dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, juga azabin, dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kita kena faham, ada di sana neraka, ada di sana kemurkaan, ada di sana laknat, ada di sana siksa. Maka itulah nak kita kenal dosa besar. Begitu juga disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia memetik beberapa tulisan dalam kitab Fathul Bari. Tulisan dia itu, dia memetik beberapa pandangan daripada pandangan Ar-Rifi'i, pandangan Ibnu Salam, pandangan Ibnu Salah, iaitu seumpamanya ada penambahan sikit. Dia kata bahawa mana-mana hukum yang dihukumkan di hujungnya ada hudud di hukumnya, maka itu juga dosa besar. Bukan hanya kerana neraka, bukan hanya kaitannya dengan kemurkaan, bukan hanya kaitannya dengan laknat, bukan hanya kaitan dengan siksa, tapi bila ada kaitan dengan hukum had atau hukum hudud, maka dia juga tersebut sebagai neraka. Maka sebab tu awalnya kita kena faham dulu apa sebenarnya dosa besar, dan kita disuruh supaya menjauhi dosa besar. Ini peringkat awal kita nak bagi faham dulu. Sebab tu kita nak tujukan dosa besar ni supaya kita faham. Dan Allah perintah kepada kita dalam Suratun Nisa, surah yang keempat, ayat 31. Di mana Allah suruh kita jauhkan dosa besar, dosa kecil Allah ampunkan. Seperti mana Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nunakkir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Di mana Allah kata, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kami larang, maka kami akan ampunkan dosa-dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan mudkhalan karima, di tempat yang terpuji, di tempat yang mulia. Maka untuk peringkat awal ni kita faham bukan hanya ada 7 dosa besar, tapi kalau ikut kita Al-Kabair disebut 76 dosa besar. Maka kalau kita ikut perbincangan ulama, mungkin ada pertambahan yang ada kaitan dengan perkara-perkara tadi itu. Yang tu dulu, tapi kita nak sembang pasal yang asas tu 7 perkara. Ada hadis Da'i Anas, ada hadis yang cerita 7, ada hadis yang cerita 3, ada hadis yang cerita 5. Ada bila kita ambil kombinasi keseluruhan tu ada 13, ada 21 dan sebagainya. Tapi dalam kitab Al-Kabair disebut sampai 76. Jadi semua yang tu ada kaitan dengan neraka. Hang buat macam ni masuk neraka, yang tu dosa besar. Kan? Hang buat macam ni kena laknat, yang tu dosa besar. Hang buat macam ni Allah murka, yang tu dosa besar. Hang buat macam ni azabun azim, azab yang sangat dahsyat, itu dosa besar. Ataupun kalau hang buat macam ni, hukum dia hudud, potong tangan atau dan sebagainya, maka hukumnya adalah dosa besar. Yang tu kita kena faham. Dan pada peringkat yang ketiga tadi, pada awal ni kita dah sebutlah bahawa Allah perintah supaya kita jauh daripada melakukan dosa besar, dosa kecil, dua-duari. Bila kita tinggalkan dosa besar, maka dosa kecil itu Allah akan ampunkan. Melalui wuduk kita, melalui amal soleh kita, melalui senyum kita, melalui sedekah kita, akan dapat keampunan. Sebab itulah bezanya. Dosa besar, dosa kecil ni dia terampun dengan amalan. Dosa kecil ni terampun dengan sedekah. Tapi dosa besar ni dia terampun hanya dengan tubu ilallahi taubatan nasuha.
Okey, baik. Bila kita faham 7 dosa besar dan 76 dosa besar, bila kita faham dosa besar itu dikaitkan dengan neraka, dengan murka, dengan laknat dan dengan azab siksa, dengan hukum hudud dan sebagainya, bila kita faham tentang Allah perintah kita jauhkan diri kita daripada dosa besar, ya, insya-Allah dosa kecil itu Allah ampunkan, so barulah kita dapat fokus kepada dosa yang kita nak fokus ni, dosa syirik, ya, dosa syirik dan dosa sihir. Ya, dosa syirik dan dosa sihir. Baik. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita semua faham tentang dosa syirik dulu. Perkara pertama, sebab dosa tu kata asyirku billah. Dosa syirik yang paling besar ni. Jadi kita kena faham apa itu syirik sebenarnya. Saya memilih kata-kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebut syirik itu adalah menjadikan Allah itu sekutu. Ada orang yang duduk di sebelah Allah Ta'ala. Dia macam tu. Ya? Syirik itu adalah apabila kita mengambil sesuatu, meletakkan di sebelah Allah sebagai sekutu. Dengan dia berdoa kepada benda tu seperti dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan dia takut kepada benda tu seperti dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, dengan dia mengharap kepada benda tu seperti dia harap kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, dia mencintai benda yang dia syirik itu seperti dia mencintai Allah Ta'ala. Dan yang kelima, dia beribadah kepada benda tu seperti mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Abdul Rahman As-Sa'di, apabila kita memilih sesuatu, kita berdoa kepada dia macam tadi kita berdoa pada Allah, maka syirik. Kita takut pada dia, takut kepada makhluk lain, macam kita takut kepada Allah Ta'ala, syirik. Kita haraplah dia ni dapat tolong kita. Kita pergi jumpa bomo, dia duk berdoa nang buti nang kui buti kui, harap dapat rezeki lah. Kita harap dekat bomo tu, atau harap dekat pokok kayu tu. Harap dulu dekat kampung-kampung dulu masa kita kecil-kecil, kita nampak juga benda-benda yang macam ni. Orang buat pulut kuning lah, pergi letak dekat pokok besar dan sebagainya kan. Ada juga benda-benda yang macam ni. Okey, jadi kita harap kepada dia seperti kita harapkan Allah Ta'ala. Itu syirik. Apabila kita cinta kepada benda tu, sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Taubah surah 9 ayat 24, bagaimana kita tidak boleh mendahului mak bapak kita, adik-beradik kita, pasangan hidup kita, perniagaan kita, rumah tangga kita dan sebagainya, lebih daripada mencintai Allah dan Rasul. Tak boleh, memang tak boleh. Maka apabila kita mencintai sesuatu yang lain seperti kita mencintai Allah, dia sama naik, maka hukumnya boleh jatuh syirik. Dan apabila dia beribadah kepadanya, kita buat sesuatu, pergi dekat mana-mana kita ibadah, macam mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu juga dipanggil sebagai syirik. Ni yang kita nak kena kupas hari ni. Kita cek hari ni masa kita berdoa tu, betulkah kita berdoa pada Allah Ta'ala? Atau kita duk minta pada tempat-tempat yang pelik-pelik? Kita daripada Selangor pi Melaka Pulau Besar. Kan, daripada Selangor ataupun daripada KL kita pi Pulau Pinang jumpa tok ayah lah, tok wan lah, semua bukan tok wan kita. Tok wan orang sanggup ni, tak boleh merentah diri pun, dia corona juga nak pi juga. Minta surat boleh. Tu kan, dia minta surat macam-macam, kat Bomo pun dia minta surat. Kan, buat apa? Untuk berdoa. Dah kita berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi boleh bertabaruk dan bertawasul atas selawat ke atas baginda Nabi, atas kebaikan dan sebagainya. Hari ini kita kena cek, adakah kita takut kepada Allah itu paling besar, atau ada benda yang kita takut selain daripada Allah Ta'ala, seumpama kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun bahaya juga. Kadang-kadang kita takut, tambah kita orang Melayu daripada kecil lagi takutkan anak dengan hantu. Allah Akbar. Ni dua-dua ini anak tak tidur, mak tidur. Saya tidur Ustaz. Kan? Mak tidur, mak tengok anak tak tidur, mak kata adik-adik tidur hantu. Allah Akbar. Daripada kecil lagi kita perkenalkan anak kita dengan hantu. Kita lupa perkenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahaya. Maka akhirnya kita takut kepada hantu lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni
kita akan kupas kemudian. Bila soal jawab ni kita akan masuk sekali, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah, satu mukadimah yang cukup baik daripada yang bagi Ustaz Amran Yusof. Dan Ustaz, kita nak raikan terlebih dahulu soalan. Baik. Yang pertama daripada sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hambanya di Facebook, sekiranya seseorang melakukan perkara syirik tanpa dia sedar kerana jahilnya ilmu, bagaimanakah caranya untuk dia kembali bertaubat sebelum ajal sampai ke kerongkong? Apakah dengan taubat nasuha sudah memadai? Kerana dosa syirik ini merupakan dosa yang cukup besar kerana telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dan Ustaz, soalan ini kita nak simpan terlebih dahulu. Baik. Sudah sidang penonton, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanya Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan kita masih lagi membicarakan topik yang sekira cukup penting untuk sama-sama kita hayati dan kita fahami, iaitu dalam pengajian hadis 7 dosa besar sihir dan syirik. Mana-mana dulu Ustaz, sihir dan syirik ataupun syirik dan sihir? Kalau ikut susunan tu syirik dulu baru sihir Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan para penonton, mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagus Ustaz sebab tadi untuk kita faham bahawasanya implikasi atau kesan dosa besar itu adalah cukup memberikan satu amaran dan peringatan kepada kita bahawasanya untuk kita menjauhi perkara-perkara ini, untuk kita mengelakkan diri kita daripada menerima siksaan di akhirat. Masya-Allah, tabarakallah. Kita nak jawab dulu Ustaz kupasan untuk persoalan sahabat kita yang bertanya sebentar tadi tentang seseorang yang seandainya telah pun terjebak melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah akibat daripada kejahilan dirinya sendiri. Apakah cukup dengan sekadar taubat nasuha sebelum sampai nyawa ke ghar-gharah kerongkongan? Sedikit daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling seronok sekali dia ada kesedaran. Bila dia buat silap, manusia ni dia belajar daripada kesilapan, kan? Jangan duk buat tapi tak perasan kita buat silap. So bila ada satu bila kita belajar benda baru, belajar dan kita terima dan kita berubah, itu satu benda yang kita panggil hidayah. Betul. Okey, baik. Yang pertama sekali, memang ada dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 48. Allah menyebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Dia yang mempersekutukannya, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain daripada itu mengikut kehendaknya. Dan sesiapa yang melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya dia melakukan ithman azima, dosa besar. Jadi kenyataan dalam surah An-Nisa surah 44 ayat 48 ini mengatakan memang Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Tapi cuba kita baca bagi keseluruhannya, menyatakan bahawa orang yang tidak diampunkan ini adalah orang yang membawa kesyirikan itu sampai kepada tahap dia mati. Tapi soalan tadi menyebut apabila dia dapat hidayah dan dia nak bertaubat, cukupkah dengan taubat nasuha? Mencukupi. Mencukupi. Memang janji Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bertaubat atas dosa besar ni, kita kena bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa bersalah dengan dosa-dosa kita yang lampau, berazam untuk tidak mengulanginya.
Ini ada mesti rasa macam tu. Pertama, kita rasa berdosa dan minta ampun. Allah, ya Allah, tolong ampunkan aku. Aku dulu jahil. Aku tak ada ilmu dan aku tak sedar, aku terikut orang. Jadi hari ini baru aku mengaji dan aku dapati bahawa perbuatan lama aku itu syirik. Allah. Aku minta, ya Allah, tolong ampunkan segala macam dosa aku, yang besar maupun yang kecil, yang sembunyi maupun yang nyata, yang sedar atau yang tidak sedar, yang dahulu maupun sekarang juga. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Dan kita tahu bahawa Allah itu sifatnya innallaha ghafurur rahim. Pengampun lagi penyayang. Atas kasih sayang tu dia beri keampunan. Okey, baik. Jadi lepas tu kita baca pula hadis lain. Nabi SAW kata bahawa Allah akan menerima taubat kita ni selagi tak tiba dua perkara. Yang ni kita kena faham. Selagi pertama sekali nyawa tak sampai di garah-garah. Ya. Fir'aun mati dia, taubat juga. Tapi taubat dia dalam keadaan nyawa dah sampai di garah-garah dah. Tak boleh dah. Last minute. Last minute dah. Memang dah habis time tu baru hang nak tarik diri. Tak boleh. Maka siapa-siapa, kata Nabi SAW, ada dua perkara. Siapa-siapa yang bertaubat atau minta ampun pada Allah, bila selagi belum sampai nyawa di garah-garah, atau satu lagi sebelum sampai terbitnya matahari di sebelah barat. Maka Allah adalah maha penerima taubat. Jadi jawapan dia pada sini paling mudah kita kata bahawa Allah adalah Allah yang maha penerima taubat dan maha pemberi keampunan. Minta ampun pada Allah, minta ampun satu, rasa berdosa satu dengan perbuatan tu, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya. Insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, di permulaan ini kita raikan pemanggil kita yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Ilyas daripada Hitam Pinang. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz Amran Yusuf dan juga dan Anas ya. Ya. Terima kasih sihat hendaknya. Ya. Soalan saya selain daripada syirik dan juga mensyirikkan Allah dan juga sihir, mengumpat, memfitnah dan juga menukar kejadian dan dunia seperti lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki, adakah ia juga tergolong dalam kategori dosa besar? Dan keduanya, Luqman Nur Hakim ada memesan kepada anaknya, jangan mensyirikkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Bagaimana dengan kita ni? Adakah perlu didahulukan memesan kepada anak pinak ada juga saudara mara, mendahulukan jangan mensyirikkan Allah daripada perkara-perkara lain lah. Baik. Ya, itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ilyas dari Air Hitam Pulau Pinang yang bertanya soalan cukup menarik tentang nasihat Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah tu, apakah perlu kita berpesan juga sedemikian rupa kepada anak-anak kita. Kemudian yang pertama tadi diajukan soalan tentang selain daripada yang kita bicarakan ini, adakah dosa-dosa besar yang lain juga, mungkin ada huraian daripada yang bagi Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat hitam. Ayat hitam. Saya sekolah dekat Sekolah Menengah Agama Al-Masyhur. Tu dekat, memang dekat situ lah. Okey, baik. Nak cerita kepada kita bahawa ditanya tadi tentang fitnah, tentang lelaki berpakaian seumpama perempuan, perempuan pun nak jadi lelaki dan sebagainya, tentang mengumpat, dan adakah dia termasuk dosa besar? Kita katakan ya. Apabila ada dosa-dosa itu disebut dalam Quran dan hadis, dan di hujungnya disebut akan kemurkaan Allah, ada neraka yang kita sebut di awal program tadi itu, ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah dosa besar. Dan kita ulang balik, dalam kitab Al-Kabair ada menyebut tentang dosa fitnah, dosa tinggal solat, dosa tinggal zakat, dosa mengumpat dan sebagainya, disebut di antara 76 dosa besar. Memang semua tu ada. Memang semua tu ada. Cuma kita hari ni tak ada nak bincang banyak benda perkara itu. Baik. Yang kedua disebut tentang pesanan Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Perkara paling besar dia bagi tahu anak dia adalah jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Bertepatan juga mengikut Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 36 bila mana Allah Taala kata pada kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kamu akan Allah Taala bulat-bulat, jangan kamu syirik kepada dia. Itu tugasan kita yang paling besar. So macam mana kita nak buat? Adakah perlu kita bagi tahu ke anak kita? Sebab itu ulama-ulama menyebut bahawa mak dan ayah ni ada tugasan besar paling awal sekali daripada dia memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasul, memperkenalkan Islam kepada seluruh ahli keluarga dia bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasan pertama kita. Bila anak bini kita ahli keluarga kenal Allah, maka insya-Allah dia tak syirik. Bila anak ahli keluarga kita ni, anak bini kita ni kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia bukan hanya ingat pada Rabiul Awal saja. Rabiul Akhir pun dia akan ingat Nabi. Insya-Allah dia tak bukan pakai jubah saja, tapi dia solat tahajud pun dia buat, dia jaga mata-mata. Kemudian perkenalkan ahli keluarga kita dengan Islam. Bila mana ahli keluarga kita kenal ke Islam, yakni bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahih, maka di sinilah kita akan dapati ahli keluarga kita akan terjauh daripada syirik. Bila mana Luqmanul Hakim mengingatkan anak dia jangan syirik pada Allah, dan kita senang saja perkenalkan ahli keluarga kita dengan Al-Quran, maka dalam Al-Quran menyatakan, lihat kisah Luqman. Maka anak-anak akan kenal siapa Luqmanul Hakim. Ini cerita dia. Cuma kita hari ini macam biasa, Da'i Anas, kita baca Quran, kita baca dalam Al-Lughatul Arabiyah, kita faham Al-Lughatul Malayuiyah wal-Lughatul Jawariyah. Dan dia tak boleh buat apalah. Jadi kita baca khatam ni PKP ni. Khatam ni banyak kali lah, tak faham-faham sampai ketua. Seminggu sekali tak? Allah Rabbi. Maka sebab tu dalam agama bila Allah kata iqra kepada Nabi, baca. Pasal apa nak suruh Nabi baca? Nabi baca baru dapat mesej daripada Allah Taala. Nabi baca dan dia faham. Kita baca sampai lah tak faham. Allah. Kerugian dia. Sebab tu bila kita tengok cerita daripada orang ayat hitam ni, fitnah haram. Memang haram. Itu memang termasuk dosa besar, dan kita memang kena didik anak beranak kita dulu. Sebab tu hari ni kita ramai orang manusia macam kita yang lemah ni kan. Solat boleh tak? Boleh solat duha 30 rakaat. Dia dahsyat lah. Tapi rupa-rupanya solat duha cantik punya doa panjang, sekali lagi petang calo-calo cari bomo. Allah. Kan? Dia tak yakin pada Allah Taala. Rupa-rupanya perkara yang di awal tu perkara keyakinan dan akidah. Sebab tu Nabi SAW 13 tahun ketika di Mekah, Nabi SAW diturunkan wahyu cerita pasal akidah. Cerita pasal keimanan, keteguhan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Main kat Madinah baru cerita pasal solat, puasa, apa semua lagi tu gini kan. Maka ini cerita dia. Memang betul. Orang yang hitam kata betul. So kita nak bagi tahu, kenalkan Allah, kenalkan Rasul, kenalkan Islam kepada ahli keluarga kita. Ini tanggungjawab ketua keluarga. Dan pengenalan mereka itu bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan bersandarkan penglipur lara yang bercerita. Hari ini hadis palsu kiri kanan. Tambah kita pula dalam media masa pula, pantang dapat share, pantang dapat share. Baca pun belum. Allahuakbar. Tak sempat nak check ke tak? Tak sempat nak check. Ini kalau share nampak alim sikit ni. Allahuakbar. Lepas tu naik upload pula ni kalimah-kalimah tak tahu hadis dalam Facebook nak tunjuk kata kita alim. Rupanya kita buat keluar-keluar semua hadis tu bukan kata nilah palsu, sepalsu-palsunya. Maka memang tugasan kita adalah bukan hanya cerita macam Luqman cerita tu, tapi ambil Allah, ambil Rasul, kemudian ambil Islam berdasarkan kepada Al-Quran Al-Karim. Kita akan jumpa Luqman ajak anak dia macam mana. Allahu Akbar. Kita membina kesedaran ilmu dalam rumah tangga kita, khususnya Ustaz, dengan kita memperbanyakkan, kita dipanggil majlis-majlis ilmu rumah, walaupun dalam tempoh PKP Ustaz, walaupun tak dapat ke surau masjid, kita masih lagi banyak medium yang menyediakan majlis ilmu. Antaranya ialah rancangan Tanyalah Ustaz dengan tanda pagar biar tahu jangan keliru Ustaz. Mudah-mudahan hilang kekeliruan sebab kita menonton siaran Tanyalah Ustaz. Ustaz, saya tertarik kepada soalan sebab tadi sebelum kita nak teruskan dengan soalan di Facebook. Di awal Ustaz ada menyebutkan jawapan kepada persoalan orang yang melakukan perbuatan syirik dan juga sihir akibat daripada kejahilan. Dan andai kata orang yang telah pun disihir itu telah pun meninggal, apakah tanggungjawab yang perlu kita lakukan kepada si mati dan juga orang yang pernah kita zalimi? Sedikit komen daripada Ustaz. Okey, baik. Kalau kita mengaji dalam bab hukum,
bab hukum tentang orang yang menyihir orang. Terbukti dia menyihir orang. Imam Malik, imam mazhab kita yang kedua tu menyatakan dengan jelas hukum dia bunuh. Bunuh tak? Tak ada perbincangan dia lah. Bunuh balas. Bunuh, qisas. Bunuh terus. Okey, cuma mai daripada pergi kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata tak, dia tak bunuh dulu. Melainkan dengan sihir itu orang tu mati, baru dia kena bunuh. Jadi dosa dia besar dah. Besar, sangat besar. Jadi kalaulah dia tadi kita buat sihir dan sempat bertobat. Yang ni dia buat sihir kepada orang dan kemudian dia mati. Maka apa yang kita boleh buat? Apa pun kita tak boleh buat. Hak tu dia tanggung dengan Allah Taala. Kita kena bagi tahu direct. Apa pun dia tak boleh buat. Seandainya sebab tu kita tidak boleh membiarkan nyawa kita berterusan dalam keadaan kita lara. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Memang ada manusia dia biar dia buat dosa tak apalah, dia buat dosa tak apa, tak apa tinggal celepah apa. Allahu akbar. Yang ni jadi masalah kita. Jadi kalau dia mati dalam keadaan tu, maka hak tu kita serah dia pada Allah Taala. Tapi kita doa juga kebaikan untuk dia. Orang yang hidup, anak bini saudara mara dia ni doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hak tu kena buat. Yang lain-lain urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hukum menyatakan memang jelas itu dosa besar. Kan ya? Jadi hati-hati. Betul Ustaz. Saya nak sebut sikit, ada masa? Boleh. Kita nak sebut sikit lagi nah. Kita kena perhati antara dosa peribadi dengan dosa kepada orang lain, dosa awam. Betul. Nah, dosa peribadi ni Islam tak mau hukum kita. Sahabat mai kata ya Rasulullah, kan ya, aku ni buat macam ni buat dosa lah, tolong bersihkan aku. Rasulullah tak mau tengok muka dia. Mengaku lah. Mengaku ni. Sampai tahap zina saja aku tak buat. Mai sahabat tu kata. Rasulullah tak mau, pergi balik. Sehingga Saidina Umar Al-Khattab kata, Allah dah tutup aib hang. Yang hang main cerita aib hang buat apa? Allah. Tu macam tu. Maka dalam bab hukum peribadi, dosa peribadi ni, Nabi bertolak ansur dan kita minta ampun. Kita baca tentang pelacur di zaman Bani Israel yang balik nampak anjing, kemudian dia bagi minum anjing itu dan sebagainya. Allah beri keampunan kepada dia. Itu dosa peribadi dia dengan Allah Taala. Tapi bila dosa kena kepada orang lain, seorang sahabat dalam perang Islam ni, perang ni menentang tentera kufar, mati dia dan panggil dia syahid. Sahabat kata ni syahid, ni syuhada. Dia tanya Nabi macam mana? Nabi kata la, dia dalam neraka. Allahu akbar. Dia dalam neraka. Pasal apa? Rupa-rupanya dalam keadaan dia mati syahid tu, harta perang, harta ghanimah, dia ambil tanpa membahagi-bahagikan kepada orang lain. Tak banyak pun. Selendang selimutnya. Sikit saja. Apa dia? Harta orang lain. Beri kesan kepada orang lain. Sebab tu antara syirik dengan sihir, kita nampak dosa yang besar adalah dosa syirik. Tapi kesan yang besar adalah sihir. Sebab sihir kena pada orang lain. Syirik kita dengan Allah Ta'ala saja. Kita boleh bertaubat. Itu yang kita nak bagi tahu bahawa tolonglah, janganlah termasuk. Saya belajar ilmu perubatan Islam. Sikit-sikit lah, tak banyak mana pun. Bolehlah takat nang butinang apa lebih kurang tu. Boleh doa lah sikit-sikit. Tapi nak kata buat banyak-banyak tak boleh. Ramai orang mai tanya, Ustaz, mailah buat macam tu, mailah buat macam ni. Dia pun percaya yang pelik-pelik. Tambah orang kita lah, orang Melayu ni tolonglah. Tolong buang dua penyakit. Kurang zikir, kurang fikir. Balik bagi kuat fikir dan kuat zikir. Kan? Bila ada orang berkata sesuatu, cuba fikir benda tu betul ke tidak. Cuba zikir sikit. Cek dekat dalam kitab, cek dalam Quran, betul ke tidak. Jangan semua duk terima. Orang ni kata terima, orang ni kata tak. Hatta dalam program kita ni pun, bila pendengar terima, pendengar tak boleh buat keputusan, melainkan dia kena rujuk kepada orang yang bertauliah. Contohnya kita duk sembang dalam Tanyalah Ustaz tentang zakat. Kita bagi hukum asas tentang zakat. Tapi bila dia nak bayar zakat, nak hukum zakat, nak belajar, dia kena pergi kat pusat zakat. Kena rujuklah. Yang ni kita bagi pengetahuan dan buka jalan dia, pintu dia supaya dia faham kepada agama. Yang ni faham. Allahu akbar. Tugas pertama kita adalah menyedari bahawa Allah beri keampunan. Tapi jangan sampai
nyawa sampai dirarah atau matahari terbit sebelah. Allahu Akbar. Kita nak membina kefahaman dengan ilmu yang jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Dan Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan, persoalan yang nak kita raikan. Kita nak berehat sekali lagi. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Dan yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik pengajian hadis 7 dosa besar, sihir dan syirik. Bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Amran Yusof. Dan masya-Allah tabarakallah, banyak yang telah pun kita bicarakan, yang telah kita kupas. Masih lagi jika ada sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, ibu-ibu, ayah-ayah boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau menghantarkan terus ke laman rasmi Facebook kami. Tinggalkan komen di halaman Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Cukup menarik Ustaz, kerana perkara yang kita bincangkan ini satu perkara yang sebenarnya hakikatnya boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan ataupun implikasinya bukan sekadar kepada diri kita, bahkan kepada orang-orang yang mungkin dizalimi akibat daripada sihir perbuatan-perbuatan ini Ustaz. Dan persoalan yang berikutnya Ustaz datang daripada sahabat kita di Facebook, iaitu Muslihah Ali Musa. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyarakat kita banyak benar pantang larangnya, sehingga ada beberapa perkara yang tidak boleh dibuat. Seandainya dilakukan akan berlaku sesuatu musibah katanya. Dan kebetulan kita melanggar pantang larang tersebut. Kemudian berlakunya musibah, sehingga timbul kepercayaan bahawa musibah tersebut berlaku kerana melanggar pantang larang yang telah ditetapkan, tetapi bukan berlaku kerana kehendak Allah. Adakah ini juga tergolong dalam syirik? Boleh Ustaz ulas? Dari Felda Teluk Timur, Kuala Ketir, Kedah. Ini kampung juga bertanya soalan Ustaz. Insya-Allah tabarakallah. Ini kita kata pantang larang lah kita tok nenek moyang kita, begitulah kurang lebihnya Ustaz. Mungkin ada relevan ataupun mungkin tidak ada relevannya. Mungkin sedikit komen dulu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang Felda Teluk Timur, Kuala Ketir. Kampung kita lah. Lebih kurang tu lah. Okey, baik. Nak bagi tahu bahawa syirik ni dia terbahagi banyak benda dan beberapa perkara kalau kita buat kombinasi tu kita tengok banyak kan ya. Maka nak bagi tahu kita bahawa pantang larang ni dia ada dua bahagian. Satu pantang larang yang tidak menyalahi syarak. Pantang larang yang menjadi adat untuk adab manusia. Dia pantang ni, kenapa pantang ni? Supaya budak-budak jaga adab. Contohlah tu. Dia nak ajak budak-budak. Didikan. Didikan. Hang jangan makan apa tengkuk ayam. Lagi naik pelamin bengkok dia tu kan. Hanya orang tua yang nak makan. Okey, baik. Yang seandainya soalan tadi kata pantang larang dan adanya kepercayaan. Yang ni yang salah dari sudut agama. Bila ada pantang larang dan ada kepercayaan. Contoh, jangan lalu bawah ampaian. Kalau hang hafal Quran atau hafal ilmu, hang jangan lalu bawah ampaian, nanti hilang semua hafalan tu. Tak ada kena mengena ampaian dengan hafalan tu. Ya, tapi kalau kita ada kepercayaan dekat sana, satu, hukumnya syirik. Syirik tu dinamakan syirik asbab.
syirik yang kita meletakkan sebab. Hang buat kena. Hang tiba dan kemudian dia mai lagi ujian pada kita. Tiba-tiba jadi sungguh, lupa sungguh. Allah. Kan? Rupa-rupanya lupa tu sebab kita suka makan jeruk. Jeruk kan. Masam-masam. Dia masam-masam ni dia potong oksigen apa kita semua kan. Maka kita duk kata, "Oh, patutlah semalam 2-3 kali lalu bawah ampayan." Tu kan. Tidak salah benda tu. Salah. Maka hukum kepercayaan ni syirik dan kalau dia mati dalam keadaan tak taubat, wal'iyadu billahi min zalik. So kita bagi tahu kepada orang Felda Teluk Timur bahawa pantang larang yang biasa-biasa tak apa. Orang baru bersalin. Hang pantang ni pantang tak apalah, itu untuk kesihatan. Ada kajian. Dia ada kajian klinikal. Tapi testimoni berjaya lah. tu kan. Yang ni dia ni tak ada kaji apa, tiba-tiba hang kata ni dia jadi pelik-pelik gitu kan. Yang tu tak boleh. Pantang macam ni dah ada kepercayaan dan dia berlanggar dengan hukum syarak. Yang ni dipanggil sebagai syirik asbab. Asbab sesuatu kita kata yang ni pasal ni, kalau tidak hari tu tak ada jadi macam ni. Maka hukumnya dia jatuh syirik, dia dosa besar, dia hukum dia kena bertaubat. Andai mati dalam keadaan tak bertaubat, Allah tak akan ampun dosa kita. Ada satu pantang juga Ustaz. Ini juga melibatkan diri saya pantang main kepala Ustaz. Mungkin ada hikmah ada di situ Ustaz. Sebab kadang-kadang kita dulu kawan-kawan kan untuk main kepala ni kata pantang untuk nenek moyang. Mungkin ada relevan kat situ, mungkin ada huraian apa penjelasan di situ. Pada asasnya tak ada lah kepercayaan apa-apa kan. Tepuk kepala ke apa kan gitu kan. Jadi cerita dia tak ada lah kepercayaan apa-apa. Cuma kita ni kalaupun kita nak bergurau dengan kawan, berguraulah dengan cara yang patut. Betul. Jangan langgar. Macam kita pergi rumah orang. Hang ni nama tetamu. Ruang hang nama ruang tamu. Yang pergi dapur pasal apa? Allah. Tu. Ni duk pergi tengok kabinet rumah orang, duk pergi tengok apa semua ni bukan. Dia banci tak? Banci. Ni cerita kita. Maka bila kita nak bergurau dengan kawan, kita kena faham dia pun ada hak. So jangan duk tepuk-tepuk kepala dia. Itu saja. Ada tak kepercayaan bila tepuk kepala dia jadi bodoh ke apa? Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Maka sebab tu kita kena faham. Ada pantang yang dikata ni adalah dari sudut adab. Betul. Orang Melayu ni dia nak cakap direct tu orang Melayu mudah kecil hati. Kecil tak besar-besar. Kias Dia kias kan. Jadi perkara yang paling besar adalah bila kita kena faham lah kedudukan orang yang kita nak bergurau tadi dan sebagainya. Pantang yang sedemikian bukanlah pantang ada kepercayaan dan dia tidak menjatuhkan kepada syirik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan semestinya banyak pantang larang datuk nenek moyang kita, terutamanya orang Melayu yang kaya dengan pantang larangnya. Semestinya mungkin ada hikmah yang tertentu, cuma tidak perlulah kita bersandarkan terutamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dibimbangi Ustaz kita berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pantang tu dari kita sebut kita aja Ustaz. Senang begitulah lebih kurang ringkasannya. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Sebelum tu Ustaz, ada pemanggil yang berikutnya alhamdulillah pada ketika ini di talian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Amran Yusof, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Dalam masyarakat ni kadang-kadang kita ni sakit Ustaz. Contoh saya sakit dan berubat meratalah jumpa doktor pakar dan sebagainya, dan juga jumpa perawatan Islam dan juga akhirnya dah lama sangat tak sembuh, jumpalah dengan bomo Ustaz. Jadi kan bomo ni kadang-kadang bomo tu pun betul, bukan semua bomo tu tak betul. Tapi kebetulan dah sakit lama. Apabila berubat dengan bomo ni sembuh pula Ustaz. Jadi mereka mengatakan bomo ni yang baguslah, bila dah sembuh dia pun kita ke orang lain pula. Contoh kita ke jiran-jiran kata bomo tu memang baik kalau sakit-sakit lah. Jadi soalan saya Ustaz, apakah boleh kita menyandarkan satu-satu perkara itu, kesembuhan penyakit itu kepada benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia tergolong dalam syirik? Apakah sebab musabab kerana sembuh itu tadi boleh kita sandarkan kepada seseorang ataupun ubat ke doktor tu bagus, ubat klinik tu bagus ke? Bolehkah kita menyandarkan benda-benda sebegini rupa kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang cukup bernas dan cukup dahsyat. Soalan itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan sesuatu itu dengan asbab, tanpa asbab dan berlawanan dengan asbab. Betul. Tetapi bila
nak cakap orang putihnya, when it come to sakit ni Ustaz, biarlah bila kita dah ikhtiar lama ni, terkadang dia menguji keimanan kita. Tapi tiba-tiba bila dah pergi rawat tu, tengok lega. Aku yang beritahu bomoh tu. Dah beritahu dah bomoh tu memang A je. Kan? Cerita macam cerita Piramli lah. Sebab nenek dia nak kahwin dulu, pergi jumpa dia bomoh ni tak. Tu cerita lebih kurang itulah. Dan rupa-rupanya nak memahami asbab dan musabab ni juga memerlukan kepada pemahaman yang sebenar. Sedikit komen daripada Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Umar, Nabi SAW bagi tahu dalam beberapa hadis dalam bab penyakit ni, orang tanya, ya Rasulullah, kami sakit macam mana nak buat? Nabi kata cari tabib yang paling mahir. Hang sakit apa? Pergi cari tabib yang paling mahal. Maksudnya kita tahu dia punya kepandaian, dia punya tauliah dia punya pengalaman dia punya kemahiran dia dan sebagainya. Cari doktor yang paling mahal. Tak, kalau pi klinik kerajaan hang rasa nak kena tunggu lama lah, lambat gitu, hang pi swasta, bayar sikit tak apa. Kenapa? Nak cari yang terbaik. Yang tu disuruh oleh Nabi. Nabi tak suruh bila tiba-tiba mai sakit saja, saya sakit gini. Nabi kata mai ayak nak aku jampi. Tak. Yang tu bukan. Sebab tu kita kena faham. Apa yang Nabi ajak pada kita adalah untuk berusaha. Ikhtiar. Tu yang saya selalu guna perkataan duit tu. Bila sakit nak minta pada Allah Taala, doa. You usaha. I istiqamah. Doa berpanjangan, usaha berpanjangan, istiqamah. Tawakal. Baru tawakal. Kan ya? Kita, dan bila sampai pula satu ketika dah lama-lama pergi hospital tak baik, jumpa orang ni tak baik, last kali dia kata ada bomoh baik. Tak pergi rugi. Baik punya dia kata. Kita pun pergi juga sakit punya pasal ini. Manusia memang macam tu. Bila sakit lah, minta pada Allah Ta'ala nak bagi sembuh. Mai sembuh, amal tak juga. Tu manusia memang tu. Akhirnya kita pun terpedaya dengan ujian Allah Ta'ala. Sebab tu kita menang, ada kebaikan. Kita terpedaya tu, ujian Allah Ta'ala bagi, setan masuk. Setan masuk, dah kita pun pergi jumpa bomoh, balik daripada kena stroke, balik berlari. Tak mau naik kereta. Berlari. Nak bagi tahu sihat. Nak bagi tahu kata sihat dah. Testimoni berjaya. Akhirnya mulut kita kata, tu dia bomoh tu. Nala reka. A punya. Kelas A. Lala tu repair, lala tu baik. Allah. Tu ciri-ciri kalau kita belajar ilmu perubatan. Ciri-ciri sihir, ciri-ciri syirik, ciri-ciri pembohongan dan setan, tu dia. Pipi tu pegang pak terus jalan 3 tahun tak ada jalan. Kan? Maka seandainya ada menyebut kenyang kerana makan, kan? Pandai kerana kita belajar. Kita semua nak kerana kita tu ada kaitan dengan syirik yang kita panggil syirik asbab tadi. Ya. Sembuh pasal apa sembuh tadi? Tu dia bomoh kelas A. Kami tak main B, C, D, E ni. Kelas A saja. Maka hukumnya adalah syirik. Sedangkan kalau kita mengaji ilmu perubatan, dia dah makan ubat tu, makan ubat. Sampai time dia pergi jumpa bomoh tu, ubat dia tu berjalan dia elok lah. Berjalan dia ambil masa lama. Sampai time tu dia sembuh. Bukan kerana bomoh tu. Tapi ubat yang hang ambil setahun 2 ni, dia macam ni. Manusia seperti kita, sakit 10 tahun. Makan ubat kalau boleh, lala tu nak baik. Ni perangai kita. Kalau hang 7 tahun, hang kena ambil ubat 7 tahun. InsyaAllah pelan-pelan lah. Sikit-sikit. Dia kena sabar. Tapi tak, lala tu nak sembuh ni. Apa tak jadi ni, apa tak jadi ni. Ni saya, bila orang main kat saya, Ustaz, tolong kami ni macam ni ada gangguan ni. Kita pun bacalah doa. Baca doa saja, baca doa apa lebih kurang gini-gini kan. Dia kata, Ustaz, doa yang boleh jalan. Dia tanya pula. Dia tanya. Tak ada ke kain kuning ke? Pulut kuning okey kan. Yang ni masalah manusia. Maka saya katakan bahawa hukumnya jatuh syirik. Pada hakikatnya makhluk tak ada apa. Api bagi kita panas, bagi Nabi Ibrahim sejuk dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pada hakikatnya dia panas kan. Tapi tak, bagi Nabi Ibrahim dengan izin Allah dia sejuk. Kan? Jadi maka makhluk tak ada kuasa apa-apa, tetapi manusia disuruh berusaha dengan menggunakan makhluk yang Allah cipta dengan mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia syirik asbab. Maka sebab tu hari ini sakit sakit ni 2 benda Allah nak bagi. Kan? 1, Allah nak ampun dosa kita. 2, Allah nak bagi kebaikan atas kesakitan dan kesabaran kita. 2 benda ni. Tapi syarat lah. Ni hang dah sakit 7-8 tahun tu, masuk tahun ke-9 ni pergi jumpa bomoh. Allahu Akbar.
kalah juga Ustaz. Kalah juga. Tu dia punya lama Allah duk bagi kebaikan dan keampunan, tiba-tiba hang buat dosa pula tu. Dosa paling besar nombor 1 dosa syirik. Yang ni kita paling takut, dan takut juga rupanya sakit kita yang duk ada ni serupanya sakit membawa mati. Dalam keadaan sakit kita percaya pada benda syirik dan bawa pada kematian. Wallahualam. Allahu akbar. Ustaz, sebut pasal syirik ni Ustaz. Kita ada soalan yang berikutnya di Facebook yang bertanya, Sarrasid Cik-Cik. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali, yakni yang nyata, dan syirik khafi tersembunyi? Dan yang kedua, apakah hukum mendatangi tukang sihir dengan tujuan untuk berubat akibat terkena perbuatan sihir? Terima kasih Ustaz dan Naim. Biar tahu jangan keliru soalan ni Ustaz, kita nak jawab selepas ni. Kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik dalam pengajian hadis 7 dosa besar sihir dan syirik. Dan kita masih lagi bersama tetamu undangan kita di studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Dan seperti biasa, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, pastikan soalan yang kita ajukan sama ada menerusi talian ataupun panggilan telefon ataupun di Facebook. Pastikan ini secara nasihat peribadi saya, untuk yang ingin mengajukan soalan, pastikan soalan kita biarlah ringkas, padat dan juga terus sahaja kepada persoalan, kerana kita yang terlebih utama kita nak dahulukan ataupun kita nak utamakan soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang kita bicarakan pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan 7 dosa besar sihir dan syirik, dan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang menonton menerusi FB, jangan lupa kita minta jasa baik untuk sebar luaskan, tekan butang kongsi. Mudah-mudahan yang tak berkesempatan menonton pada pagi ini juga mereka sempat menonton kita di kemudian insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak jawab persoalan daripada sahabat kita seperti tadi di Facebook, Sarrasid Cik-Cik yang bertanya definisi syirik khafi dan syirik jali tadi, kemudian hukum mendatangi tukang sihir ataupun bomoh dengan tujuan untuk berubat akibat terkena perbuatan sihir Ustaz. Dan mungkin kita boleh cerita juga sedikit Ustaz, macam mana nak kenal pasti bomoh ni betul ke tak betul Ustaz? Sedikit boleh Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, syirik asasnya terbahagi kepada 2. Satu syirik jali, syirik besar, syirik khafi, syirik tersembunyi. So ini nak kita kena faham macam mana syirik jali adalah syirik yang betul-betul rosak akidah dia. Rosak akidah dia. Syirik yang pi jumpa bomoh dan percaya ramalannya, syirik yang percaya kepada batu cincin, syirik yang pergi hantar puluk kuning dekat pokok besar dan sebagainya, atau bawa puluk kuning, bawa perahu kecil letak atas ayak, dia lalu pergi macam tu kan, bagi makan jembalang-jembalang. Macam mesti tengoklah. Kan? Macam familiar. Ya, itu nama syirik jali yang jelas haram secara mutlak dan mereka hukumnya kufur. Kalau mati, maka pengampunan tak ada pada mereka. Allahuakbar. Manakala khafi, syirik kecil ni adalah syirik yang dipanggil syirik tersembunyi, iaitu orang yang beramal kerana selain daripada Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala. Solat tak? Solat biasa baca apa? Inna a'tainakal kautsar. Kalau solat sendiri. Bila jadi imam, baca Yasin. Itu kan ya. Bergegak kepala lutut makmum. Jadi
Ini khafi. Khafi ni dia buat amalan, dia riak dan sum'ah. Itu namanya tersembunyi. Dosa tak? Dosa juga. Tapi tak sampai jatuh kepada hukum Allah tak ampun. Yang ni kita kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan kemudian dikatakan hukum mendatangi bomo. Saya jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu sebut an ba'dhin azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai isteri Nabi meriwayatkan bahawa Nabi pernah bersabda bahawa man ata arrafan, siapa-siapa pergi jumpa dengan bomo, tukang apa semua, tukang apa nama bagi nasib dan sebagainya, maka lam tuqbalahu salatan, maka tidak diterima solat mereka 40 lailah, 40 hari 40 malam. Kan orang yang pergi jumpa bomo yang macam mana, kan tak yang tadi bomo yang macam mana? Bomo yang jelas padanya boleh melihat perkara-perkara gaib. Hak ni out terus. Dia kita tak pi lagi. Kan ni bila kita sampai sana dia kata tu. Hampa sampai lambat tadi. Apa tayar kereta pecah kan? Allah. Dia tahu. Dia boleh tahu Dia tahu dah. Hampa sampai lambat kat simpang tadi ada aksiden kan? Dia tahu dah. Hak ni kita patah balik, calur betin, calur kereta. Jangan yang terus lah, yang terus. Ataupun bomo yang tengok muka Anas ni hang nikah berapa? Dia telik dia tahu lah tahun 2021 nikah seorang lagi. Contoh. Maka dia nampak dah ke hadapan. Yang ni tak boleh. Tak boleh anggut ni tak? Tak boleh anggut. Ramai menonton ni. Kan? Jadi cerita dia, bomo yang mana dibenarkan, bomo yang jelas. Betul. Yang apabila dia jampi dia dalam Fatwa Al-Mu'assarah, Imam ini Dr. Wahbah Zuhaili, dia bagi tahu dah bahawa mendatangi ahli sihir, mendatangi bomo untuk rawatan, walaupun rawatan sihir sekalipun, hukumnya haram secara mutlak. Bersandarkan kepada hadis-hadis yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bomo yang macam mana yang kita boleh pakai? Bomo nombor 1, mulut dia duk sebut nama Allah Taala. Zikrullah. Dia baca pula tu terang kita dengar. Terang. Dia tidak boleh menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa Arab kalau mengikut Dr. Wahbah Zuhaili. Atau bahasa yang difahami oleh orang setempat. Contoh kita orang Melayu. Betul. Dia baca, ya Allah ya Tuhan, ni ada orang main minta tolong kat aku, ya Allah aku doa padamu, ya Allah beri. Yang tu boleh. Betul. Tapi dia tak boleh main baca nang buti nang, kui buti kui. Dia buat gitu yang tu. Bahasa Sanskrit. Sanskrit yang tu tak boleh. Melainkan ada bahasa Arab dan doa tu haruslah doa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bomo yang dipanggil bomo, cuma dia tukang urut saja. Tak ada masalah. Bomo patah. Yang tu tak ada masalah. Hak mana yang tak boleh pi? Yang tadi. Boleh melihat perkara-perkara gaib. Dia main-main, dia tengok muka kita. Ni dekat rumah hampa ni ada 40 ekor jin. Astagfirullah. Kita pun, rupanya bomo tu yang jin. Tu kan. Cuma kita yang tak percaya. Kita duk percaya pada benda bukan. Pasal apa? Akidah dan tauhid kita pada Allah Ta'ala ringan. Kurang sangat, nipis macam senipis kulit bawang. Memang tak larat. Sebab itu Nabi SAW, Nabi mengukuhkan manusia ni, kukuh dia dengan tauhid dulu. Siapa dah percaya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, hang sakit, hang dapat keampunan. Hang sakit, kesabaran hang Allah nak bagi pahala. Maka dia tenang. Ada seorang perempuan kulit hitam. Betul. Dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim riwayat tu nama dia penyakit tu namanya penyakit ayan. Kita panggil meroyan. Ya, penyakit ayan ni penyakit saraf. Ya, penyakit saraf dan dia mungkin kena tarik dan sebagainya itu. Maka bila dia mai kepada Nabi dia kata, "Ya Rasulullah, ya, tolong doa pada Allah Taala, aku ni kena penyakit macam ni, tolong sembuhkan penyakit aku." Ya, dan setiap kali penyakit aku ni kena, maka aku risau takut aurat aku terbuka dan terdedah. Tak ingat apa-apa tak? Tak ingat apa. Dia tak sedar diri. Maka kalau ikut hukum dia tak ada berdosa lah sebab dia tak ingat apa-apa. Tapi risau ni tu, walaupun kulit hitam, orang pun tak mau tengok. Kan ya? Kita kulit putih pun dedah merata-rata. Kan? Kulit hitam ni. Akhirnya Nabi kata, kalau hang nak, aku boleh doa pada Allah Ta'ala. Tapi kalau hang nak tahu, penyakit hang ni lah yang Allah bagi, Allah nak bagi hang masuk syurga.
Perempuan tu kata apa? Dah. Jangan doa supaya penyakit saya sembuh, tapi doa supaya setiap kali saya ditimpa penyakit ayan ni, Allah tutup aurat saya supaya tidak terdedah. Allah Subhanallah. hebat, Ustaz. Oh, InsyaAllah. hebat. Nah, itu sebab tu kita pesan kepada orang perempuan, ya, terutama kita yang duduk di Malaysia ni lah, supaya aurat tu jaga, pakai baju bagi elok. Ni pakai baju pula nampak berketui-ketui. Kayak macam orang angkat besi pula tu. Allah, jangan tertipu. Ustaz. Jangan. tertipu. Kita tak mau, jangan setan duk buat benda yang bukan-bukan pada kita. Sebab orang perempuan ni dia mudah masuk syurga. Betul. Mudah sangat masuk Allah syurga. Akbar. Tapi ingat tak, Nabi jumpa paling ramai dalam neraka. Pasal apa? Sebab tu. Jaga-jaga. Ya, sebab tu bila hal mendatangi ahli sihir atau mendatangi bomo, maka boleh datang jika bomo dan ahli sihir tak boleh lah bomo tu, maka kita jelas bomo tu bomo urut. Bomo yang duk baca ayat Quran clear. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang tu tak boleh. Dia jadi meleau kalau bahasa kampung kan. Dia jadi macam tu, dia bunyi gitu. Habis. Allah Akbar. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu perkara yang perlu sama-sama kita dasari diri kita, keluarga kita, dengan kita sama-sama, kalau istilahnya banci tahap pengetahuan agama lah rumah tangga kita lah, Ustaz, untuk kita sama-sama menghindari daripada terlibat ataupun terjebak dengan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, terkadang kalau dari sudut istilahnya, kalau bahasa Melajunya bomo, kalau dari sudut istilah yang asasnya doktor, perawat dan sebagainya, inilah perkara-perkara yang perlu kita betulkan menerusi istilah-istilah yang kita gunakan dalam kehidupan kita, asalkan tidak kita syirik kepada Allah, melakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah, dipersilakan Ustaz. Tetapi kalau ada ciri-ciri yang Ustaz ceritakan tadi, maka tinggalkan dalam istilah Urdunya calo betik tadi Ustaz. Lebih kurang begitulah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan. Ada sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp peribadi saya, dia bertanya Ustaz, perbuatan seseorang yang terlalu memuja dan mendewakan seseorang atau tokoh yang tertentu, apakah boleh membawa kepada syirik? Sedikit komen daripada Ustaz. Baik. Apa-apa sahaja selagi dia bernama makhluk dan kita memuja dia sampai tahap kepada kita berdoa kepada dia, maka hukumnya salah. Sama sehinggalah kita puja kepada Nabi SAW dan kita baca dalam contohnya ada dalam nasyid kita, ya Nabi sembuhkan penyakit kami. Itu bahaya tu. Ya Nabi begini kita berkata bahawa Nabi yang akan bagi kesembuhan tersebut. Itu menyalahinya. Jadi memuja kepada sesuatu tokoh boleh, jangan sehingga ada sampai tahap memuja berlebih-lebih. Sehingga Nabi kata kepada para sahabat, bila sahabat ni keterlaluan, Nabi kata bahawa aku adalah manusia biasa yang hidup dan juga ada mati, yang puasa ada berbuka, yang bujang dan kemudian ada yang berkahwin. Maka yang ni kita kena faham. Dan kadang-kadang kita puja seseorang ni. Hari ni kita orang perempuan, remaja terutamanya, K-pop. Astagfirullah. Tu kan K-pop. K tu apa tak? Tak tahu nak kata lah, Korean pop lah kot kan. Mungkin. Kakak pop ke? kita tahu dah. Kalau kita baca di dalam penulisan orang-orang cerdik pandai zaman lah ni, remaja yang paling rosak dalam dunia adalah remaja Korea. Dan remaja yang paling banyak bunuh diri adalah remaja Korea. Allah. Tapi sayang kita masih juga duk pergi ke arah sana juga. Dan kita ada contoh teladan yang baik yang boleh kita ambil daripada cerita sirah baginda Nabi SAW. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kadang-kadang kita ambil satu-satu artis lah contohnya. Dalam bilik kita semua gambar dia tu. Poster penuh. Mak ngayah kita jumpa bagi salam pun tak. Allah. Tu. Wallpaper di handphone tak? Allah Rabbi kan. Patutnya wallpaper di handphone buh gambar siapa. Kalau orang belum orang yang belum kahwin, buh gambar mak ayah. Orang yang kahwin, buh pasangan hidup. Keluarga. Buh gambar keluarga. Ini dah. Mak dengan ayah dibuat tak peduli. Ini pun satu juga. Apabila manusia ini, walaupun hadis tu satu hadis yang dhaif, tapi hadis tu bagi tahu tanda-tanda akhir zaman apabila kawan lebih mengutama kawan daripada mak pak dia. Allah. Ni jadi memang anak mengutamakan kawan daripada ibu bapa. Dia anak kita ni dia tak dengar cakap kita dah. Allah. Apa kawan dia cakap yang tu dia dengar. Sebab tu yang jadilah gejala sosial dekat luar adalah akibat daripada perkawan ni. Sebab tu apabila kita bab puja memuja ni, sehinggalah
kita kena meletakkan Allah dan Rasul duk tangga pertama. Allah dan Rasul. Lepas tu hang letaklah mak pak hang, pasangan hidup hang. Hang jangan letak aku kalau tak tengoklah artis ni satu hari makan tak apa lalu. Astagfirullah. Kan ya. Itu bahayalah. Sebab puja memuja ni Nabi larang, melainkan adalah kita suka seseorang tu perkara biasalah. Kalau setakat suka biasa-biasa sebagai seorang manusia, Nabi pun suruh sayang antara satu sama lain. Silaturahim ni kan Nabi kata antara muslim dengan muslim dia macam bangunan yang kukuh, yang saling kuat menguat antara satu sama lain. Malah orang muslim yang tidur dalam keadaan yang kenyang, dia tahu kawan sebelah rumah dia tu lapar, maka berdosa dia. La tadkhulul jannah, tak masuk syurga. Ataupun dia tidak sempurna iman. Ya, wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, berikutnya kalau boleh kita raikan sedikit soalan daripada Facebook sahabat kita, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Media sosial seperti Facebook banyak permainan yang meramal masa hadapan. Contohnya jenis rumah di masa hadapan, jumlah kekayaan, ada yang bermain dengan alasan hanya sekadar suka-suka. Apakah hukumnya Ustaz? Terima kasih atas pencerahan. Ustaz, saya teringat bila ada aplikasi seperti ini dalam media sosial, ada yang meramal siapa jodohnya Ustaz. Tiba-tiba yang naik tu pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiran sebelah rumah. Ya, jadi viral satu kampung Ustaz. Jadi mungkin apakah ada faedah benda sebegini ataupun boleh menggugat akidah kita Ustaz? Sedikit komen dulu Ustaz. Pada permulaannya saya katakan siapa pun kita nak rujuk balik kepada sunnah Nabi. Nabi SAW tidak akan bercakap melainkan dia memikirkan adanya kemanfaatan. Dan Nabi SAW tidak akan berbuat sesuatu melainkan dia memikirkan adanya kemanfaatan. Maka dia tidak akan bercakap sesuatu yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia. Kalau kita rujuk di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Nabi SAW pernah menyebut man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, macam mesin lah. Kita lah pakai mesin. Kita tak jumpa bomoh, kita jumpa mesin. Alamaya kan. Dan dia fasaddaqahu. Bila dia jumpa bomoh kata dia fasaddaq, dia terima. Atau dia jumpa dengan tukang ramal atau mesin, dia percaya. Maka di sana faqad kafara, maka dia telah kufur bima unzila ala Muhammad, apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini ciri dia mudah. Apabila sesuatu mesin ataupun bentuk permainan yang ada ciri-ciri tukang ramal atau tukang melihat kita punya background yang lampau yang dia tak pernah jumpa kita, atau ramal esok hang pasangan hidup hang macam ni. Bayangkan yang masuk dalam permainan tu isteri orang. Hang dah ada laki dah. Tiba-tiba hang masuk gambar hang, pi tekan tu dia keluar menikah pula dengan orang lain pula. Astagfirullah. Bukankah satu perbuatan yang sia-sia dan mendatangkan mudarat? Kan ya? Maka cerita dia, saya mengatakan hukum perbuatan sedemikian adalah haram secara mutlak, dan dia termasuk dalam bab tukang ramal dan tukang nasib. Yang apabila dia cuba melihat masa depannya. Kenapa? Masa depan bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Apa yang perlu kita buat sebagai seorang manusia? Guna hari ni. Lah ni, duk ada ni. Lah ni, guna hari ni, pastikan minta ampun dosa yang semalam. Guna hari ini untuk apa? Untuk bersiap bertemu dengan hari esok. Apa maksud hari esok? Mati. So semua terpulang pada hari ini. Sebab tu bila kita mengaji betul-betul, Imam Muslim ada satu riwayat Nabi ni dia main-main daripada belakang Abdullah ibn Umar. Kan dia sentuh bahu, dia pegang bahu tu tanda kasih tu. Dia pegang bahu Abdullah ibn Umar atau Ibnu Umar. Dia kata, ya Abdullah, dia kata hiduplah kamu macam orang perantau, musafir zindagi eksafir hesohana, tu hiduplah seperti musafir. Dan Abdullah ibn Umar sambung dalam hadis tu, dia kata siapa-siapa yang duduk pada waktu pagi, hang jangan duduk berangan nak pergi petang. Siapa yang duduk di waktu petang, jangan duduk berangan nak jumpa waktu pagi. Tolong guna diri kita tu sedaya yang mungkin penuh kemanfaatan. Sebab siapa yang duduk di waktu pagi mungkin sampai tengah hari rupanya mati pukul 2 petang. Allahu Akbar. Kita tak tahu. Maka di sinilah hidup kita. So tak payah meramal masa depan kita. Masa depan kita balik dan minta kepada Allah Ta'ala penuh dengan kebaikan. Yang lain kita usahalah.
usaha bentuk jadi baik. Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, dia kata bahawa siapa-siapa yang nak mati dalam dalam husnul khatimah, maka hiduplah dalam husnuzan. Allah. Prasangka baik dalam hidup dia, hujung dia akan ada kebaikan. Tapi kalau dia pun duk risau, esok jadi apa, lusa jadi apa, tak. Hari ni hang prepare untuk bersiap menghadapi hari esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ramai bercita-cita ataupun berimpian untuk mati mulia. Tetapi apakah kita berusaha untuk hidup dengan kemuliaan? Sama-sama kita renungkan dan kita muhasabah. Ustaz, kita nak tamat di TV3 siaran kita. Tanyalah Ustaz untuk episod pada hari ini. Kita nak sambung 30 minit siaran di TV9. Banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah Tanyalah Ustaz. Sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik pengajian hadis 7 dosa besar, sihir dan syirik. Kita masih lagi bersama tetamu undangan kita yang berbahagia Ustaz Amran Yusof, dan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, tidak kira walau di mana jua kita semua berada, terus kita mematuhi SOP dan juga garis panduan yang telah pun digariskan kepada kita oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dengan kita mematuhi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan jalan keluar kepada kita daripada khususnya pandemik COVID-19 ni, insya-Allah. Dan kita doa juga Ustaz, mudah-mudahan kita dapat kembali menjalani kehidupan normal yang biasa, dapat dibuka semula masjid, surau, pusat-pusat pengajian dan sebagainya untuk kita mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan ilmu. Mudah-mudahan dengan kita mendasari ilmu dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, insya-Allah. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk negara kita khususnya. Baiklah Ustaz, kita nak sambung perbicaraan kita 7 dosa besar, sihir dan syirik. Ustaz, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Nur Afiah. Assalamualaikum Ustaz, dan tanya Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, adakah terdetik dalam hati rasa suka, dipuji dan bangga dalam diri? Seperti ini boleh mendatangkan riya dan boleh jatuh syirik tanpa kita sedari. Dan yang kedua, adakah pahala ibadah itu terhapus seluruhnya? Dan yang ketiga soalannya, apakah pandangan Islam tentang menunjukkan gambar-gambar ibadah yang kita lakukan? Patutkah dihebahkan, dipamerkan atau lebih baik disembunyikan? Soalan yang cukup menarik Ustaz. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Kadang-kadang kita pun manusia biasa tak lari daripada melakukan perkara tersebut. Sedikit nasihat dan juga penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni lebih menuju kepada syirik khafi. Ya, syirik kecil. Syirik kecil tu pun tak cium harum syurga, tambah syirik besar. Allah. Kan ya, baik. Soalan daripada Nur Afiah tanya, ketika kita dipuji, macam mana? Puji ni dia ada dua, bagi orang yang memuji, biarkan dia. Tapi kita, macam mana kita nak tackle pujian tu? Seandainya pujian itu orang puji kita dan kita okey, tak ada masalah apa-apa, maka dalam hadis menyebut, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah minta dipuji dalam kebaikan aku, tapi ada orang puji aku, adakah aku ini riak? Rasulullah kata tak, itu adalah hadiah yang Allah bagi di dunia sebelum Allah bagi kebaikan ke akhirat. Allah. Itu yang pertama. So macam mana tackle? Yang kedua, bila orang puji hang kembang. Tu kan. Kembang. Ni orang telefon ni.
Telefon waktu duha. Telefon waktu duha, anak angkat. Astagfirullah. Anak angkat telefon. Anak angkat ya, terus anak beritahu, makcik sekejap ya, mak tengah solat duha. Buat loudspeaker tak? Pembesar-pembesar suara. Mak solat duha, sat lagi lah, sat lagi telefon. Telefon balik, kita telefon balik, solat duha ni, telefon. Tadi hang telefon, aku solat duha 2 tahun dah tak tinggal. Nampak? Allah. Dekat. Sepatutnya benda ni disembunyikan. Baik. Apabila kita buat dengan tidak mengharap pujian tapi orang puji kita, hak tu Allah Taala bagi. Betul. Tapi kalau kita buat memang harap awal-awal lagi harap puji, maka itu nama dia syirik. Syirik apa? Khafi. Syirik khafi iaitu termasuk dalam 2 kalimah, satu riak, satu sum'ah. Riak tunjuk ke orang, sum'ah memperdengarkan cerita kita pada orang. Baik, masuk dalam bab kedua. Pahala macam mana? Kalaulah dia tu tidak mengharap pujian tapi orang puji, pahala dia dapat macam biasalah. Okay? Tetapi bila dia buat sesuatu mengharapkan pujian daripada manusia, dia dapat manusia, dia tak dapat Allah Ta'ala. Maka pahala dia sia-sia. Sia-sia. Ini golongan yang dipanggil sebagai al-masakin atau al-mukhlis. Yang muflis yang di akhirat nanti. Ini satu. Kalau dah pamer kebaikan. Zaman lah ni orang ambil gambar. Betul. Sedekah ambil gambar, Tular video, menularkan, viral kan gitu gini. Hukum dia, asas dia, Allah suruh kita sembunyi. Nabi suruh kita sembunyi. Pertama sekali hak perlu kita jaga bukan orang tu, kita. Bila kita sembunyi, selamat kita daripada syirik. Kan? Tapi boleh tak kita paparkan? Boleh. Boleh. Bila kita paparkan sedekah kita, harap-harap orang lain turut serta memberi tu kan. galakan kepada memberi orang galakan. Tapi dengan syarat. Hang kuat tak kuat? Betul. Hati kena jaga. Hati lah. Kalau hang tak kuat, tak payah. Hang tak payah duduk kempen orang lain, hang kempen diri hang sudah. Hang pergi di rumah. Malah kami di antara orang-orang yang ambil berat jugalah pasal PKP ni, pergi tolong, pergi hantar rumah orang miskin ni. Saya pesan kepada anak saya, kepada staf saya di Mahat Tahfiz, jangan ambil gambar waktu penyerahan. Sebab orang miskin tu pun malu muka dia tu. Sebab hari tu kita bagi kat dia juga. Lepas tu keluar dalam Facebook pun muka dia juga. Aku ni macam meminta-minta dak. Dia pun malu tu aib. Jadi cerita kita adalah paling cantik, saya pesan kepada Nur Afiah, buatlah sembunyi-sembunyi, diam-diam. Hanya Allah dengan kita saja yang tahu jalan paling selamat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan Ustaz di talian pada ketika ini, pemanggil yang berikutnya. Hari ini ramai Ustaz, masya-Allah, rancak perbincangan kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amran Yusof dan Da'i Anas, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sudai Johor ya. Ya Tuan Haji, silakan Tuan Haji. Dan semua kerja warga, tanyalah Ustaz, saya doakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah, sehat. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, persoalannya Ustaz dan Da'i, saya nak tanya, nak minta pendapat Ustaz lah. Baik. Ustaz, ada satu manusia, dia memang dah cantik, dah gagah, dah sehat. Tapi dia ni pasang susuk lah Ustaz. Susuk kan? Kalau dulu mungkin ada, sekarang tak ada lah Ustaz. Dia kata, aku nak pasang susuk ni biar cantik lah, biar lawa lah. Kemudian biar gagah lah, biar kuat lah Ustaz. Jadi minta pandangan Ustaz itu, adakah sebahagian daripada syirik ataupun macam mana Ustaz? Nak minta penjelasan Ustaz pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang sebenarnya walaupun kita hidup di zaman yang serba canggih ni Ustaz, zaman moden ni, kita nak menungkah harus. Sebenarnya benda-benda begini saya rasa bukan benda yang baru sebenarnya. Dan masih lagi wujud dalam kalangan masyarakat kita, segelintir yang masih lagi memakai susu dan sebagainya, dan ada juga masih lagi mengamalkan santau. Mungkin sedikit daripada tambahan daripada Ustaz, susu dan juga santau. Okey, baik. Sebut pun takut kan. Takut kan. Okey, baik. Dia gini, Haji Tukinon, susu untuk cantik, untuk gagah, untuk sihat, ini adalah terpedaya sebenarnya. Mereka terpedaya dengan syaitan. Ya, Ustaz, saya pakai ni nak bagi cantik. Tidakkah kamu bersyukur dengan kecantikan yang telah Allah anugerahkan kepada kamu? Ada orang lain hidung pun tak ada lahir. Ada orang lain jantung di luar. Kan? Tiba-tiba awak keluar dalam keadaan yang sihat, tiba-tiba awak rasa apa yang Allah bagi itu tidak sesuai untuk awak. So ketika itu maka kita kufur nikmat.
ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila kita sebut tentang susuk, ada kaitan tak dengan bomo wahai dai? Ada. Ada lah kan. Bila ada kaitan dengan bomo, balik kepada syirik lagi. Balik kepada syirik. Mai tak bomo, bomo. Lah bomo yang bubuh susuk tu pun dia pun buruk. Astagfirullahalazim. Ya hang terpedaya dengan dia pasal apa? Dia pun kalau dia boleh cantik, dia pasang dulu kat dia lah. Bagi muka macam Aaron Aziz ke apa. Kalau dia boleh tarik dia dulu kaya tak? Dia dulu. Sebab tu orang Allah yang Akbar. cari tu bawa benda-benda nak pergi tarik duit. Betul. Rumah bomo tu RM1. Allah. Duit tak ada, api kena potong 2 bulan dah. Tinggal lagi nak untung tak? Iya. Allah Akbar. Kenapalah manusia sebodoh tu? Maka cerita kita apabila mau cantik, mau gagah, mau sihat, itu normal fitrah manusia. Maka kalau nak cantik, pakailah bagi elok-elok, mandi bagi wangi-wangi. Nak sihat, makanlah barang-barang yang sihat dan sebagainya. Allah. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Taala, ya. Kita takut banyak kejadian yang berlaku, benda-benda yang tak elok yang patah balik kepada diri kita. Wallahu Allahu a'lam. Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kita bincang ni gelak-gelak walaupun nampak kelakar, tetapi kalau boleh kita elakkan Ustaz daripada terlibat dengan perkara ini, kerana ianya akibat ataupun implikasinya cukup berat dan juga cukup besar, boleh mengundang kemurkaan Allah dan di akhirat balasan ataupun siksaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah tanya Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Sehingga ke hujung rancangan, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik yang cukup penting dalam pengajian hadis, 7 dosa besar, iaitu sihir dan syirik. Kita berbicara, kita berbincang, berdiskusi kurang lebih hampir 2 jam ini bersama yang berbahagia Ustaz Amran Yusof, dan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita dasari diri kita, kita perkemaskan, kita bentengi keluarga kita khususnya dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga amalan-amalan yang jelas, dan juga amalan-amalan yang telah pun disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, kita nak sambung perbincangan topik kita pada pagi ini walaupun dalam suasana masih lagi pandemik COVID-19 Ustaz. Kadang-kadang kita bangun pagi, biasa pergi surau, pergi masjid, tapi bila bangun solat sendirian ni ataupun solat dengan keluarga ni, dia rasa lain Ustaz. Jadi kita doakan supaya mudah-mudahan kita dapat kembali menjalani kehidupan normal yang biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ustaz, di Facebook sahabat kita bertanya, Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihir terjadi jika pengamalnya membaca jampi-jampi tertentu seperti menyeru kehadiran jin. Tetapi seandainya seseorang itu hanya memandang dengan pandangan mata sahaja, penyakit ain dan tidak membaca apa-apa jampi pun, tetapi boleh menyebabkan orang yang dipandang itu jatuh sakit, adakah perbuatan ini tergolong sebagai sihir? Dan bagaimana pula dengan si pelakunya itu? Adakah dikira berdosa atas perbuatannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Baik, ada dalam hadis yang cerita tentang penyakit ain. Penyakit ain ni adalah penyakit hasad yang sihir, datang daripada orang yang hasad dengki.
Dan kalau dia tanya adakah bila pandang tu dengan satu-satu bacaan tu dia jadi? Dan satu lagi pandang saja dia jadi. Maka okey, baik, orang yang beramal dengan sihir ini ada amalan yang dia telah baca selama 40 hari 40 malam. Meresap dalam tubuh badan dia. Dijadilah setan dah masuk dalam tubuh badan dia. Maka esok dia pipi dia tengok saja terus jadi. Dia tak payah jampi pun. Sebab dia memang beramal dengan perkara tu. Ada orang yang dia tidak beramal dengan sihir dia tu. Sihir dia adalah dia membaca pada waktu tertentu, dia menghadap musuh dia tu, orang yang dia nak bagi dalam tempoh mungkinlah 7 kali, 21 kali dan sebagainya. Ini kita boleh jumpa dalam ilmu perubatan dan kajian. Jadi ain ni adalah hasad. Yang sihir ni dia boleh hantar. Okey, sebab tu Ibnu Qudamah kata sihir adalah percakapan, ungkapan, perbuatan atau ikatan yang manusia buat dengan merosakkan manusia yang lain, tak sampai dengan tidak menyentuh dia. Dengan tidak menyentuh dia, boleh rosak badan dia, boleh rosak hati dia, boleh rosak akal dia. Itu Ibnu Qudamah sebut. Jadi sebab itu bila kita nampak mana ain adalah satu jenis sihir dari sudut pandangan mata. Okey, cuma ada juga pandangan mata yang dia tak payah baca, jatuh cinta, tu pun jatuh juga. Yang tu semua sihir cinta. Kan itu memang cinta pandang pertama. Yang tu pun ain. Yang ni ain yang dijampi ni. Maka ada jampi yang memang dia beramal, maka di itu pun boleh jadi. Ada jampi yang dia perlu baca pada ketika itu. Ini memang ada dalam ilmu sihir. Hukumnya apa? Tetap haram dan berdosa besar. Ya? Dan dosa dia ni cukup besar lah sebab dia merosakkan orang lain. Tambah-tambah contohlah dalam Quran cerita pasal surah Al-Baqarah lah, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 102. Bagaimana Allah Taala turunkan ilmu kepada malaikat Harut dan Marut. Cerita tu, dan malaikat bagi tahu dah bahawa ilmu ni adalah ilmu yang merosakkan kamu. Jadi dalam surah ayat tersebut juga cerita bahawa sihir ni boleh cerai laki bini. Betul. Pisah boleh memisahkan. Lepas tu bila kita ilmu pemisah tu kan. Dalam Quran Al-Baqarah surah ayat 102 tu cerita macam tu, bahawa sihir boleh membuat suami pandang bini tak seronok, bini benci dengan laki. Yang tu kita paling takut. Jadi main daripada mana? Ni ainnya, sihir ain. Yang mana dia telah dijampi begini. Dan ain yang paling mudah sebenarnya bukan orang buat kepada orang, tapi setan buat pada orang. Kita tak perasan. Bukan orang buat kan. Setan bagi main dekat kita, dia cerita, cuba hang tengok dia tu punya cantik. Bini hang pakai baju kelawang saja. Kan. Akhirnya balik kita tengok bini meluat. Kan, tengok orang lain ni, ini bahaya juga. Betul. Maka sebab tu saya tidak risau dengan sihir orang lain. Saya risau adalah diri kita. Adakah kita bersiap untuk berhadapan dengan apa-apa yang datang kepada kita? Ini yang paling penting. Cuma dalam ain ni pun kita kena sebut juga producer, pengarah drama dan filem ni janganlah buat banyak kat filem hantu. Mengauk keuntungan atas faktor ni Ustaz. Kan, sampai orang takut pada hantu ni. Dia momokkan pasal hampa buat cerita memang pasal tak dapat pengajaran. Kalau hang buat cerita bagi pengajaran tak apa. Ini buat cerita tak ada pengajaran, akhirnya orang percaya hantu, percaya ni dan sebagainya. Ini karut marut. Terpengaruh dengan yang negatif banyak Ustaz. Malah orang yang buat filem ni takut dia berdosa sampai dia mati. Sebab orang lain percaya yang bukan-bukan. Ini kita kena jagalah. Lepas tu untuk kita jauh daripada ain ni, ada orang kata, Ustaz, saya tutup mata ni tu. Tutup jalan mata. melanggar. Tutup mata lah, tak kena. Dah, sebenarnya pandang di mata bukan pandang di mata. Niat saja dah boleh sampai. Betul. Sama juga lah kita pakai mask tu kan. Betul. Hati-hatilah. Allahu Akbar. Hati-hati lah, saya tengok kita Astaghfirullahalazim. orang lelaki, orang perempuan mask pakai. Takut penyakit. Tapi aurat tak tutup. Itu penyakit paling besar sekali. Allahu Akbar. Kan? Kita terlupa izin Allah bukan pasal mask tu. Kalau dia nak bagi kita kena. Betul tak? Kalau dia nak jagalah, kita usaha dengan izin Allah. Tapi dalam keadaan kita usaha nak selamat diri kita daripada penyakit, rupanya kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun bahaya tak? Itu nama dia sihir kat tu. Setan menyihir kita supaya leka daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya penting kepada diri kita sendiri saja. Allahu Akbar. Takut Ustaz kita sesat, tenggelam dalam pemikiran kita sendiri Ustaz. Allahu Akbar. Sebab tu salah satu kalimah sihir tu, ulama kata sihir adalah
menimbulkan kebatilan dilihat seumpama kebenaran. Allah. Itu pun bahaya juga tu. Macam fitnah yang dibawa oleh Dajjal Al-Masih. Ya, Ustaz. betul, Allahu betul. Akbar. Yang benar dikata dusta, yang dusta dikatakan sebagai benar. Dan masya-Allah tabarakallah Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi Ustaz soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook Nur Hayati Ismail. Mengapakah kemenyan sering dikaitkan dengan perbuatan syirik dan pemujaan? Begitu juga penggunaan lada hitam dan garam kasar. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih Kak Ayat dari Bandar Tasi Puteri Rawang bertanya Ustaz. Terkadang ialah kita andaikan begini Ustaz, ada rawatan-rawatan yang memerlukan kepada bahan ataupun barang-barang tertentu dengan kita bersandar kepada perkara tertentu. Misalnya kita di alam Melayu ni biasa dengan limaunya, dengan buah kelapanya, dengan adalah daun-daun yang tertentu yang dikaitkan dengan yang dikatakan sebagai boleh menjadi asbab kepada penyembuhan. Sedikit komen dulu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya bukanlah orang yang layak untuk menyebut perkara ni, tapi saya belajar satu benda saja. Tidak lain dan tidak bukan rujukan daripada hidup kita sampai mati kita, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kita makan, Nabi ajak kita solat, Nabi ajak kita hidup, Nabi ajak kita menikah, semua kita ikut. Samalah juga Nabi ajak kita dalam hal rawatan. Dalam hal rawatan, saya ada tulis satu buku terapi Al-Quran dan As-Sunnah yang simple-simple sajalah, supaya saya bawa semua doa-doa yang daripada Nabi SAW. Kita ajak supaya manusia ni bila sakit, dia balik kepada Allah, dia balik kepada Nabi SAW. Baik, dalam hal kemenyan, tidak diajak oleh Nabi SAW. Dalam hal lada hitam, dalam hal garam dan sebagainya, tidak diajak oleh Nabi SAW. Ya. Walaupun sedemikian, tidaklah kita kata haram secara total. Seandainya kemian itu dipasang kerana untuk mengelakkan bau busuk yang lain, maka hukumnya boleh. Betul. Ikut niat kita. Ikut niat kita lah. Tapi kalau hang pasang tu dengan duk menurun, orang kampung kita kata menurun dengan kepercayaan tertentu. Kan, menurun dengan satgi tok syekh nu nak main. Hak tu haram. Hak tu haram. Maka kalau nak letak lada hitam ke, nak letak apa-apa sahaja, lada hitam ni dia panas. Dia panas, kalau dia sapu di badan bagi orang yang berkahak dan sebagainya, dia bagus. Lada hitam. Garam buat gulai lah. Lebih sangat pun tak boleh. Kan, tak boleh lah. Maka limau ada juga kelebihannya. Ya, ambil limau, perah bubuh dekat madu bagi orang yang sakit, yang batuk dan sebagainya pun cantik juga. Kan? Maka saya katakan rujukan yang terbaik, jangan lari daripada sunnah Nabi. Yakin bahawa Nabi SAW dia tu Khalilullah, kekasih Allah. Maka apa yang dia buat adalah semua sumber datang daripada Allah Ta'ala. Dan apa yang Nabi buat, Allah makbulkan. Dan bila kita buat mengikut cara Nabi, insya-Allah Allah makbulkan. Hak tu kita kena letak. Ustaz, saya buat tak jadi, saya buat tak jadi, saya buat tak jadi. Kenapa? Allah nak suruh hang buat banyak kali, hang dapat pahala banyak. Allahu Akbar. Saya ada nak murid seorang. Dia ni mengaji Quran lambat dapat. Ya, lambat dapat. 7-8 tahun. Saya kata bagus ya. Pasal apa? Ustaz, saya ni macam bodoh. Bukan bodoh. Cerdik itu. Allah suruh hang mengaji sampai mati. Sudah. Dia sedar diri dia tu. Dia sedar. Bila dia sedar kata dia bodoh, tu kira dia cerdik. Betul tak? Ini yang masalah kita di bodoh, duk kata diri kita cerdik. Yang tu jadi masalah dia. Maka elakkanlah kita daripada syirik, elak daripada syirik. Allahu Akbar. Masya-Allah tabarakallah. Dengan kata lain, berhati-hatilah dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan, berhati-hati daripada terjerumus dengan perkara-perkara yang disebutkan sebagai al-kabair, dosa-dosa besar, terutamanya yang kita bicarakan pada hari ini tentang sihir dan juga syirik ini Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, mungkin kita telah pun sampai di minit-minit terakhir. Sebagai satu saranan terakhir daripada Ustaz, kata-kata terakhir sebelum kita tutup program kita pada pagi ini, mungkin ada perkara-perkara yang penting yang mungkin nak di-highlight ataupun dijelaskan kembali kepada para penonton kita. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama renung dan muhasabah sedikit pada Ustaz. Baik, kesimpulan dan pengajaran kita adalah apa yang kita belajar hari ini adalah dosa-dosa besar. Ya, maka Allah perintah supaya kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya, tak kisahlah 7 ke, 13 ke, 76 ke, seandainya dosa itu ada kaitan dengan neraka, dengan laknat Allah, dengan murka Allah, dengan azab Allah, dengan hukum hudud, maka sebaik mungkin jauhi perkara-perkara dosa-dosa besar sini. Dosa kecil itu fitrah manusia dia akan langgar. Tapi Allah jamin dalam surah An-Nisa bahawa siapa tinggal dosa besar, maka Allah akan ampun dosa kecil dia selesai. Sama juga hadis cerita as-salatul khamsun, solat antara solat 5 waktu, al-jum'atu ila jum'ati, ar-ramadhanu ila ramadhani. Daripada itu semua
semua keampunan. Asal apa? Hang jauh daripada dosa besar. Yang ni perkara paling besar. Ya, kenapa? Sebab dosa besar takut bila kita mati dalam keadaan dosa besar, maka kita kekal dalam neraka jahanam. Tapi kalau kita ada dosa kecil, jauh dosa besar, maka Allah ampunkan dosa kecil kita. Maka sebaik mungkin hak ni perkara besar. Macam mana? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah beri aku kekuatan untuk menghindari segala maksiat dan dosa besar kerana aku tidak mampu melakukannya melainkan dengan izin-Mu ya Allah. Allahu Akbar, amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terakhir, mengundang keberkatan daripada Allah, mengelakkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit doa ringkas daripada Ustaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku membaca ruqyah untukmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa dan juga pengaruh ain. Moga Allah menyembuhkan kita semua ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustaz Abnah Yusuf atas perkongsian kurang lebih 2 jam Ustaz kita berlayar dalam bahtera ilmu. Masya-Allah, tabarakallah, banyak yang telah pun kita dapat. Seperti biasa kepada para penonton, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan esok kita kembali bersiaran seperti biasa dalam Tenda Ustaz bersama dengan panel dan juga moderator kita, Da'i Hadari dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki, Ustaz Mustafa Suki. Sama-sama kita hayati topik pada esok hari. Saudara, biasakan kehidupan normal baru, dakwah Tenda Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakan apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.